Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, welcome back to my YouTube sharing lah. So hari ini macam biasa aku nak share dengan korang update keadaan semasa pasaran saham Bursa Malaysia. So Alhamdulillah hari ini dah masuk minggu keempat ataupun dah masuk awal bulan Februari 2024. Alhamdulillah kita punya pasaran saham ditutup agak bagus hari Jumaat lepas. So macam biasa guys, dalam setiap kongsian aku akan cuba bawakan update semasa lah pasaran saham Bursa Malaysia kita guys. Okey, jom kita tengok sekejap apakah performance kita punya pasaran saham Bursa Malaysia hari Jumaat lepas. Market ditutup pukul 5 petang. Okey, jom kita tengok. So kita punya market last dia punya index is 1516. So ada kenaikan lah in term of percentage is 0.24 or dalam bentuk point is 3.6. So volume saham yang didagangkan is sekitar 3.655 bilion, berjumlah 3 bilion ringgit lah. So market sentiment kita as for now masih berada dalam keadaan agak fear, for sure market kelihatan agak perlahan lah. For sure sebab apa? Sebab tak lama lagi kita nak menyambut Chinese New Year celebration. So mungkin pasaran market ramai yang dah start buat profit taking, ramai dah nak prepare untuk for the long holiday dan sebagainya. So top gainers pada Jumaat lepas is 311 counter mengalami kenaikan, 690 counter mengalami penurunan, 460 counter tidak berubah. Okey guys, macam korang tengok dekat sini, di sinilah update semasa lah. Kita punya pasaran saham, korang boleh buka sendiri dekat malaysiastock.biz lah. So kat sini dia punya heat map, kita dapat tengok dekat situ yang which sektor yang mengalami kehijauan, which sektor yang mengalami penurunan dan sebagainya lah. So yang banyak hijau is sektor yang tengah mengalami bullishness lah. So ada juga yang sektor-sektor yang tengah mengalami penurunan dan sebagainya guys. Okey. Okey, sebelum aku meneruskan lagi kongsian aku, macam biasa guys, aku nak ucapkan thank you so much untuk korang yang support channel aku dengan klik button like dan tinggalkan komen korang dekat bahagian komen dan subscribe to my channel. Okey, jom kita tengok apakah berita semasa pasaran saham seluruh dunia lah. Okey, jom macam biasa kita buka sekejap investing.com. So aku suka buka investing.com sebab dekat sini dia akan bagi news semasa, update semasa keadaan ekonomi dan saham di seluruh dunia lah. Tak kisahlah dalam mana-mana instrumen ada saham, forex dan sebagainya lah. So jom kita tengok secara sepintas lalu. Okey, dekat sini kita dapat tengok Jumaat lepas kita punya Dow Jones pun tengah mengalami kenaikan. Okey, S&P 500 pun mengalami kenaikan. Yang ini untuk pengetahuan korang dekat US market lah. So kita tengok sepintas lalu, Nasdaq pun mengalami kenaikan. So commodities, crude oil tengah mengalami retracement, Brent oil pun sama, natural gas kenaikan. Gold pun mengalami retracement. Silver, copper pun tengah mengalami profit taking. Okey. Stocks. Ini stop again untuk topnya Dow Jones lah. US stock market. Jom kita tengok news kejap. Stock market news latest. So apakah news-news semasa yang boleh menjadi pemangkin katalis untuk pasaran saham? Tak kisahlah di Dow Jones atau dekat Malaysia lah. Sebab kita tahu Dow Jones is the main market kan. Kita punya the biggest stock market dekat dunia di dekat Amerika Syarikat. So jika Amerika Syarikat mengalami kenaikan, tempiasnya pun akan kena juga kepada pasaran saham serantau. Tak kisahlah di Malaysia ke, di ASEAN ke dan sebagainya. Okey, jom kita tengok sekejap news-news yang menarik. Okey, 5 things to watch in market in the weeks ahead. Kita klik sekejap apakah news-news yang bagus, kita baca sekejap. So first kali earning session continue. Okey, quarter result akan di-announce untuk syarikat-syarikat yang tersenarai dekat Dow Jones.
So US data, the US economic calendar is considerable quantity of the year. Okay. Okay. The next one is oil price. Harga minyak mengalami penurunan. Okay. Kita katakan investment on profit taking. Okay. So news and company China inflation data. As kita tahu China is one of the biggest economy ni kan. Para news yang kurang baik dalam market China akan kita pasaran serantau akan menerima terbias jugalah. China is to publish inflation data on Thursday, which is expected to show that deflationary pressure have intensified. Okay, nanti korang boleh baca sendirilah. Okay, RBA meeting is expected to keep interest rate unchanged. Yang ni OPR lah, isu OPR. So kita punya bank negara pun tengah dah buat announcement, kita punya OPR pun tengah mengalami stagnant lah, which is tak berubah lah. Okay, jom kita tengok sekejap CNBC. Aku suka baca juga cnbc.com. So kita tengok apakah berita semasa on board US aircraft carrier a cat and mouse game with Houthi. Okay. Yang ni isu yang dengan Houthi. So US and Britain strike Yemen Houthi. Okay. So jom kita klik sekejap lagi berita-berita menarik. Alright, kita scroll lagi. Tech long time high flies are growing up by getting smaller. Okay, Meta, Alphabet, Amazon are all growing at much slower rates than it past, but investors are rewarding them for financial discipline. Okay, mungkin ini one of the catalyst untuk kata-kata sektor-sektor teknologi dekat Bursa Malaysia. Okay, nanti kita tengok sekejap teknologi counter yang menarik lah dekat Bursa Malaysia. Okay, this one can be part of the catalyst yang terlibat lah. Apple sales plunge in China. These are the iPhone giant 5 biggest problem right now. Okay. Turkey Central Bank chief quits citing need to protect her family. Alright. Alright, kita scroll balik lagi bawah. Okay. Alright. Meta share surge 20% on swap. Okay, teknologi lagi. Okay. Banyak news berkisah tentang teknologi. Okay. Okay, Ferrari finished a record year by topping Wall Street estimate. Alright, menarik. Okay, so far as for me, berita ni biasa-biasa lah. Mungkin korang minat, korang boleh baca lah. So kita nak fokuskan dalam kita punya pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, first of all, jom kita cek kita punya newspaper lokal lah di hmalaysia.com. Apakah berita-berita semasa, berita-berita yang boleh jadikan katalis dan pembangkit dalam pergerakan saham minggu ni lah untuk minggu Februari lah, untuk minggu yang consider as a second week lah. Okay, but for me it's a first week lah sebab hari tu 1 dan 2 Februari terlampau pendek. So for me this one consider as a first week of January. Okay, jom kita scroll sekejap apakah berita menarik dalam TH Malaysia. So this website is very good for us untuk mengetahui update semasa keadaan ekonomi dan pasaran saham lah. Alright, IGP low salaries include attitude promo. Okay. Sekejap dekat sini. High-Tech Padu Municipal Council Corporate. Okay. Dekat sini ada berita terbaru ni. High-Tech Padu Municipal Council Collaborative Corporate into Sponsor. Okay, good. For me, this one consider as a good catalyst juga. Jom kita tengok. Lepas ni kita tengok discounter lah. So, adakah esok discounter akan mengalami kenaikan? Sama-sama kita tengok lah. Nanti kita tengok in term of charting lah. So, Bukit Aman tu record. Okay, this one politic issue. Okay. Alright, kita scroll lagi bawah. TNB embark on co-firing project.
Okay, the advanced energy. Okay, ni sat KNB. Okay, kita scroll lagi. Malaysia on track to reduce dependency on imported red onions. Oh, ni isu mengenai bawang merah. Oh, bawang merah pun ada juga. Malangnya kita tak ada kaunter yang berkaitan dengan bawang lah dekat Bursa Malaysia ni lah. Tapi untuk kelengkapan yang harian yang kita gunakan macam gula, minyak dan sebagainya adalah. Tapi as for now, red onion tak adalah. So, government completing long-term low emission development strategies document. Okay, yang ni tak menarik sangat. Has affected, okay. East of Eden, alright. Okay, kita klik bagian corporate pula. Ada tak news semasa yang menarik? Alright. Okay, yang ini dah tadi kita dah baca heritage padu. Okay, nice. Okay. So far, okay. Up still Linus. Okay. Bursa expected to continue upbeat momentum in coming weeks. Alright. Jom kita baca sekejap. Untuk pengetahuan korang, logo Bursa Malaysia sekarang pun dah ada perubahan juga. Ada cantik lah, nampak lebih inovatif lah. Semoga dengan perubahan ni akan membawa kita punya Bursa Malaysia ke arah lebih advance, ke arah lebih kemajuan dan sebagainya. So kita baca sekejap. Bursa Malaysia is expected to continue its positive momentum next week amid cautious sentiment on regional and global market dealers. So yang ni dia beri kajian daripada Rakuten Trade lah. Okay, Rakuten Trade apa dia bagi tahu sini? Right, said the evaluation of FBM KSR remain attractive. Nampak menarik. With the benchmark index having successfully maintained above 1,500. So kita punya index hasil berlega-lega di atas 1,500 lah. But as for now, the momentum is not there. Tapi kita tunggulah. So kita just tunggu peluang yang terhidang lah. So additionally, it has continued to trend upwards and moving away from all exponential moving average lines. Okay. The immediate support is at 1,500. Okay. Yang ni kita boleh jadikan dia punya main support lah. Kalau dia pecah ni, so dia akan back to bearish mode lah. So as for now, kita sentiasa doakan kita punya pasaran saham keep on bullish and everyone can get a good return from the investment lah. Alright. Okay, yang ni dah settle. Jom kita klik sekejap news dekat Focus Malaysia. Alright. Focus Malaysia ni pun bagus juga. Banyak juga information mengenai pasar saham and berita-berita ekonomi semasa. So, HCK Capital Group host dari okay, ni kita skip dulu. Okay. Scroll bawah balik. Okay. Yang ni korang boleh baca sendiri. Bursa Malaysia ends week on mixed note on Friday. Jom kita klik sekejap. This one the news tu 2 hari lepas. So macam biasa ada gambar uncle yang tengah monitor dia punya stocks dekat Bursa Malaysia ni lah. Kalau dapat tengok platform kat sini. So Bursa Malaysia ended the week on a mixed note today, driven by selling in a mid-size and small cap counter, while the key benchmark index maintained a positive trajectory. Okay. So the barometer macam sama juga macam tadi, masih 1,500. So far, alhamdulillah Bursa Malaysia masih mengekalkan kenaikan lah. Dia nak tak nak, dia mesti ada satu volume yang kuat untuk push kita punya index higher lah. So this one, one of the IPO yang baru lah. TSA debuts on ACE Market, embarks on strategic expansion with new stainless steel cold rolling line. Yang ni company yang baru shortlisted lah dekat Bursa Malaysia, which is IPO lah. So the group share opened at 58% for a 5.6% premium from its issue. Okay. So harga yang diisukan 55 sen. So dia ditutup hari itu, dibuka 58 sen.
kita tengoklah this counter lah, TSA. So kalau siapa yang peminat IPO, mungkin korang boleh check IPO yang terbaru dan sebagainya lah. Alright, banyak juga ni. Okay, kita baca sikit. TSA had earlier witnessed strong investor response to its IPO, which was oversubscribed by 8.62 times and successfully raised 42.53 million in proceeds. Okay, menarik juga. So, if korang suka this kind of counter, korang boleh juga beli dalam IPO korang dah miss. So, if korang berminat, korang boleh beli dalam open market lah. So, bila market buka esok pukul 9 pagi, kalau korang berminat, korang boleh tengok-tengok lah. Banyak wish IPO kan. Tahun ni IPO yang baru pun banyak akan dibuat. So, mungkin korang boleh cuba ambil peluang in term of market, in term of IPO. Macam aku ni, aku tak suka sangat membeli IPO secara balloting lah. Sebab apa? Aku belum nampak dia punya performance dan sebagainya lah. In term of charting dan business performance. So, as for me, aku akan lebih biasa tunggu 3 or 4 quarter. Dia punya business dah announce, dia punya charting pun dah start nampak. So, kat situ, mungkin kita boleh masuk and kita boleh ride the trend lah. Okay guys, jom kita tengok charting. Kita punya FDM KLCI, kita punya Bursa Malaysia hari Jumaat lepas. So, yang ni aku pakai time frame daily time frame. So, this is our candle for last Friday. So, dia dah nak cuba pecahkan this one, the resistance here. So, malangnya kita punya Bursa Malaysia gagal lah meneruskan dia punya momentum tu, tapi dia exponential masih berlega-lega dekat area 1500. Kita tengok weekly chart pula. So, weekly chart pun masih berlega-lega dekat sini. So, banyak lagi resisten besar yang kita perlu lepaskan lah untuk to confirm that our stock market is dalam keadaan bullish lah. Tapi as for now, this is only the roughly komponen saham yang company besar yang terlibat dalam Bursa Malaysia. So, for sure this is one of the indicator lah. Dia akan tunjukkan macam mana kekuatan kita punya ekonomi itu sendirilah. Tapi you all kena ingat, this is only indicator. Setiap saham, setiap counter setiap company itu mempunyai charting sendiri, business performance tersendiri dan sebagainya lah. So, this one, kalau benda ni in term of kita punya index ni terus mengalami kenaikan, so tempiasnya kehijauan tu pasti akan berjangkit-jangkit kepada counter-counter yang terlibat dekat Bursa Malaysia ni. And for sure, jika kita punya indeks Bursa Malaysia tu mengalami penurunan, sama jugalah. So, for sure akan banyak company akan mengalami, investor akan cabut lari and start profit taking, cut loss dan sebagainya guys. Okay guys, jom kita tengok sekejap which sektor yang tengah mengalami kenaikan guys. So, kita klik market dekat sini. So, macam you tengok dekat sini, keadaan pasaran saham serantau dekat ASEAN ni bercampur-campur macam biasa guys. Pasaran China tengah mengalami penurunan, New Zealand pun mengalami kenaikan, UK dan sebagainya. So, ups and down dalam pasaran saham tu perkara biasalah. So, make sure our portfolio, our position dalam keadaan yang baiklah. So, bila korang dah start melakukan aktiviti pelaburan, you need to make sure you always monitor on your position. Sebab tak ada istilah buy and forget password lah. Sebab apa? Sebab keadaan pasaran saham terlampau very volatile. So, berhati-hatilah dalam setiap pergerakan saham korang lah. Okay, jom. This is the top active counter yang terlibat. Kita boleh tengok sini. Okay, nanti korang tengok sendiri kat sini, Mindtech dan sebagainya. So, jom kita tengok sekejap which sektor yang mengalami kenaikan dan which sektor mengalami penurunan. Okay, jom kita tengok sekejap consumer product. Consumer product and services. Okay, consumer product mengalami reversal dekat sini lepas 2 hari mengalami penurunan. Alright, kita lagi apa lagi, industrial
product, industrial product, industrial product. Industrial product tengah mengalami profit taking. Construction, buat hati-hati if korang berada dalam di sektor lah. Counter-counter yang korang beli tu berada dalam that sektor construction index. Okey, 2 hari mengalami profit taking. Teknologi ramai yang berminat dalam counter teknologi. Tapi teknologi kan kalau korang tengok dekat charting ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah seminggu 7 hari trading dia dah mengalami in term of bearish movement lah. So belum ada tanda-tanda sektor teknologi mengalami rebound, tapi mungkin this is you can consider as a part of the opportunity untuk kita yang nak beli pada harga lebih murah. So nanti kita tengok sekejap counter-counter teknologi yang mengalami penurunan, and mungkin kita boleh nampak peluang dan sebagainya. So sektor lain lagi tadi kita tengok sekejap, kita tengok properties, energy tadi harga minyak dunia mengalami penurunan. Jom kita tengok sekejap energy, what is the performance for the sector. Okay, nampak clear profit taking situ. So far kita tak tahu lagi esok apa akan berlaku, tapi kita just act accordingly lah. And for your information, sektor energi lama juga dia ada mengalami kenaikan since ujung bulan 12. Agak tinggi juga dia punya kenaikan. As for now, kita tengok sejak dari hari itu 12% dia dah mengalami kenaikan secara roughly. So plantation and properties kita tengok sekejap. Plantation and properties. Properties pun dah mengalami profit taking for 3 days. So hati-hati siapa yang beli-beli, especially yang bagi-bagian resistant tu beli-beli dekat pucuk. So hati-hati. So kita tengok 3 lagi, healthcare, telco, transportation. Healthcare, so far belum ada nampak movement sangat. Telecommunication and media. Pun sama juga dah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 5 hari trading dia dah mengalami penurunan. Utilities pun sama juga, second day dia dah start buat flushing selepas berlaku kenaikan yang agak tinggi juga dalam sektor utilities. So last kali tadi transportation. Transportation and logistics. So far ada berlaku reversal, nampak menarik. So jom kita tengok sekejap, kita tengok top volume counter lah. Top volume counter yang terlibat lah. Okay, jom kita tengok tadi. Kita ambil sektor lah, sektor yang terlibat lah. Kita ambil sektor, right, jom kita tengok. Di sektor tadi tengah mengalami kenaikan. Kita ambil consumer product. Okay, consumer product. Okay, jom kita tengok dalam consumer product ni. Okay, counter-counter yang cantik lah. Jom kita tengok sekejap. Kita ambil view counter. And for sure aku punya sharing ni is not about buy call, sell call or hold call. Okay, so aku just sharing in term of counter-counter yang menarik dekat sini yang kita nampak potensi lah dan sebagainya lah. Potensi dan bahaya. So kita sebagai pelabur yang bijak, kita perlulah mengambil tindakan yang sepatutnya lah. Kita tak nak simpan saham-saham yang tengah mengalami penurunan, and kita punya portfolio tu keep on bleeding lah. So kita sebagai pelabur yang bijak, kita mesti tahu risk management kita, dekat mana kita harus keluar dan sebagainya, guys. So kita ambil counter-counter yang berharga di atas
3% lah. Okey, kita tengok sekejap. Ini Rimiko, okey, murah. Okey, penny stock kita skip. Okey, jom kita tengok Capital A. Okey, counter Capital A Asia. So this is not a buy call, okay guys. So kita just berkongsi, aku just sekadar berkongsi pendapat aku lah mengenai discounter. Okey, menarik juga. Kita hari tu dia mengalami tekanan jualan yang agak tinggi. Hari tu dia dah berjaya buat support area-area sini. Alhamdulillah dia berjaya mengalami kenaikan. So alhamdulillah, tahniah lah siapa yang berjaya menghidup peluang for this Asia. Alright, nice. Okay, kita for information, Capital A ni pun ada juga warrant. So siapa yang berminat dalam warrant sebab harga dia lebih murah, okay, dia pun dah mengalami kenaikan yang agak tinggi juga. So support hari itu berjaya area di sini. Alhamdulillah dia tak pecah. And then support dia dah buat area sini juga. Alhamdulillah dia terus mengalami kenaikan. So for sure dalam counter warrant, for sure akan ada yang lebih berminat dalam discounter of warrant sebab dia berharga lebih murah and percentage of kenaikan tu lebih tinggi lah. Can you just imagine this kind of warrant dia mengalami kenaikan balik back to punya harga asal area range ni kan. So potential dia 62% banyak tu kan. So kalau korang letak RM1,000 dia dapat RM620 dan sebagainya. This is how the creative and the opportunist investor nampak lah, and investor and trader lah. So dia akan monitor closely dalam setiap pergerakan saham yang mereka nak belilah. Jom kita tengok lagi. Kita ambil few counter lagi untuk jadikan contoh. Counter syariah. Okey, ini Epicon. Jom kita tengok sekejap Epicon. Epicon. Epicon membuat flashing di situ. Panjang juga candle merah ni. Dia dah buat satu warning pada 3 days ago. And second day lepas tu dia terus meneruskan ni. So dia dah buat warning lah. Bearish candle. So dia dah start buat flashing lah. And dia punya Bollinger Band ni pun dia tak mampu bertahan. Sekali dia bagi kembang merah dia bagi kan. So berhati-hatilah siapa yang masih memegang discount counter. Okey, kita tengok sudah weekly. Weekly pun tak apa cantik. Okey, jom kita tengok sekejap Mr. DIY. Counter yang company yang kedai yang kita biasa pergi kan. Macam aku ni, aku biasa pergi Mr. DIY every week aku akan pergi. So far in terms of charting tak berapa cantik for me, tapi dia dah buat satu support yang bagus dekat RM1.37. Masih bermain dalam sideways for me lah. Belum ada tanda-tanda kenaikan yang drastik untuk Mr. DIY. Tapi if korang suka this kind of setup, mungkin korang boleh masukkan dalam korang punya watch list. Okay, kita tengok lagi satu lagi, SSF. So this is one of the IPO juga, last year punya IPO. SSF dah buat flashing juga lepas dia mengalami kenaikan agak tinggi hari itu. Hari itu aku sempat juga monitor area list 1, tapi macam biasalah monitor sajalah, tak sempat buat pembelian. Okay, tinggi juga dia dah mengalami kenaikan ni. Alright, agak tinggi juga. Dalam masa beberapa hari saja dia dah mengalami kenaikan 27%. Alright, next one. Kita tengok lagi Magma. Magma ni pun menarik juga. Sekejap, kita tengok sekejap Magma ni. Dia buat bisnes apa ni, Magma. Food and beverage, okay. Magma Group.
Okey, okey, okey. Oh, Impiana Hotel. Oh, dia rebranding nama baru. Okey, okey. Okey, hotel. Okey, okey. Tak pasal tadi nama dia tukar. Okey. Betul lah aku nampak nama dia ada bunyi lain sikit tadi. So, okey, kita skip dulu. Okey, kita tengok BJ Food. BJ Food. So far Magma tadi nampak. Oh, ada dah start buat flashing juga. Okey, kita lukis sekejap. Oh, dia punya. Okey. Support dekat sini. Sebenarnya berlaku lantunan. So, kalau dia pecah ni, dia punya support ni, dia akan pergi for the next one lah. Tapi Magma ni mengalami kenaikan agak tinggi juga Expo sejak dari November 2023. Siapa yang dapat take area sini? Okey, you all masih mengalami 145%. Wow, okey. Tahniah siapa yang berjaya mendetect kenaikan ni lah. Okey, BJ Food. Sebab tu dalam pasaran saham ni tak ada apa yang mustahil guys. So nak dapatkan berapa persen setahun tu memang possible. Dengan syarat you kena monitor you punya portfolio secara detail lah in term of dia punya movement lah. So kalau you nampak ada peluang you boleh masuk lah. So BJ Food dah 4 hari dia mengalami flashing, belum ada tanda-tanda reversal. Kita skip dulu. Okey, kita tengok lagi. Carex, DXN dengan Pelikan. Okey. DXN. Volume so far menarik juga. Lebih 3 juta. DXN for information pun sama juga. Counter IPO juga. Oh, masih agak sideways dekat sini. This is, yes, daily chart. Nampak ada satu support yang menarik. Support yang agak kuat, belum dipecahkan. Sudah kumpantulan pada harga berapa ni? 65 sen. Apa lagi tadi nama? Carex Pelikan. Carex. Carex sudah melakukan flashing. Tapi ada berlaku pantulan. So far masih kuat uptrend. Okey, kita ambil Paksen, tengok sekejap Paksen. Musim-musim orang dah holiday ni. Mungkin ada bisnes in term of business performance mengalami kenaikan in term of revenue dan sebagainya. Kita tengok okey so far masih down trending. Masih berlaku kejatuhan, belum dia memecahkan sini. Alright, next one, last one, kita ambil satu lagi. Kita ambil CAB, okey, kaunter ayam. CAB Cakaran. Okey, CAB Cakaran. Okey, CAB Cakaran masih mengalami profit taking for 3 hari. So, CAB ni pun ada warrant. Kalau tak silap aku, CAB WB. Okey. Okey, CAB WB. So, dia masih bermain kat ranging dekat sini. Okey, one more. Kita tengok. Okey, ni counter gula. So, sampai peminat gula ni, okey, MSN. Can you just imagine, nampak kan? Lepas dia pecah resistance sini, area sini hari tu, dia terus fly. So, membeli based on breakout ni ada kebaikan juga. Sebab apa? Dijangka dia punya saham tu mengalami kenaikan lah. Tapi for sure akan ada juga dia punya risk. Sebab apa? Sebab mungkin berlaku false breakout dan sebagainya lah. So, mungkin korang berminat in this kind of pattern, mungkin korang boleh masukkan dalam korang punya watchlist. As for dia punya breakout hari tu, for those siapa yang masih berjaya memegang, you all punya return dah 50%. Alhamdulillah lah. Tahniah diucapkan siapa yang sempat sahut for this counter lah. Walaupun harga agak mahal, RM1 lebih, tapi kita nak
kenaikan. Tak kisahlah sebab tu orang cakap, ada orang cakap beli kaunter yang murah-murah baru dia punya kenaikan tu tinggi. Tak juga. Kadang-kadang you beli kaunter-kaunter mahal ni pun kalau dia dah start bergerak ke atas tu, you all pun dapat dia punya in term of price movement and in term of return of investment. Kita nak pergerakan harga tu. Okay. So jom kita tengok lagi sektor lain lagi yang nampak menarik. So jom kita tengok sektor-sektor yang tengah mengalami profit taking. Mungkin kita boleh nampak peluang. Okay, kita tengok in term of properties. Jom kita tengok properties lah. Sekejap kita ambil view counter. So kita tukar dekat sini properties. Alright. Okay, kita tengok nampak dekat sini, dekat platform ni majority counter yang dalam sektor properties mengalami profit taking. Okay, kita tengok dekat bahagian chain. Okay. Okay, sorry guys lah. Kesihatan agak tak berapa baik. Tapi aku akan teruskan juga perkongsian. Okay. Jom kita tengok in term of changes ini. Jom kita tengok. So aku nak ambil counter yang mempunyai alright, kehijauan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, kita tengok Tenko. Alright. Tenko Holdings. Salah. Alhamdulillah. Okay, Tenko dia buat flashing itu. Okay. Okay, Tenko berlaku rebound kat last few days. Okay, kita tengok sekejap support yang kita boleh dijadikan support. Okay, hari itu dia buat satu patulan kat sini pada harga 49 sen. Okay, nampak menarik Tenko, tapi untuk charting tak berapa base. Bagi aku kenaikan yang dibuat tu nampak tak berapa sihat, sebab sepatutnya saham yang sihat dia akan mengalami kenaikan secara zigzag. So kita skip, kita cari counter lain lagi. Okay, kita tengok sekejap. Ya, Naim pun mengalami crashing. Okay, tengok Naim. Okay. So Naim, kalau kita sebut Naim, dia ada related to Dayang. Kita tengok Dayang. So ini dalam sektor energi. Okay, Dayang itu lepas kami kenaikan yang agak tinggi sebab kenaikan harga minyak, dia dah start buat flashing lah. So dia dah berjaya buat satu breakout dekat sini, tapi malamnya lah, macam aku beritahu tadi, tak semua breakout akan berjaya lah. Kalau dia berjaya, kalau dia semudah, bukan mesti ramai yang dah kaya kan dengan this kind of setup breakout kan. So, ada juga masanya breakout ni tak menjadi, and we as a good investor and trader, we should know how to react accordingly lah. Okay, kita ambil lagi next page. Okay, SEAL ni tak usah.
Sil ni tak syariah. Yongtai. Okey, jom kita tengok sekejap Yongtai. Tapi Yongtai volume tak berapa cantik. Jom kita tengok sekejap. Yongtai. Yongtai Berhad. Nah, Yongtai dah start mengalami kenaikan juga. Tapi volume tak berapa meyakinkan. Mungkin kalau korang berminat in this kind of setup, you all boleh masuk ke dalam. You all punya watchlist. Sekejap. Okay, nampak cantik. Oh, dia dah berjaya buat break out downtrend line. Apapun kita monitor lah. Kita tengok. Yang tanya dia tak warrant. Kalau tadi aku ada warrant tak? Okey, oh warrant ni punya yang Thai warrant. Okey, ada juga ni. Okey, dia ada harga pun tak mahal sangat. Okey, kalau korang berminat ini kind of counter, korang boleh masuk ke dalam korang punya watchlist lah. Okey, kita ambil satu lagi. E-Wind. E-W-I-N-T. Pasti kita tengok sektor energi pula lah. E-Wind lah. E-Wind masih sideways, tak berapa cantik. Okey lah. Okey, jom kita tengok sekejap counter energi sebab harga minyak dunia tengah mengalami penurunan. Korang nampak dekat bahagian changes ni, majority dalam this sektor mengalami kemewahan lah. So, with counter yang masih mengalami, alhamdulillah, masih bertahan. MHB, jom kita tengok MHB. Malaysia Marine and Heavy Engineering. Oh, nampak cantik dia punya setup. Masih kuat pada di atas middle Bollinger Band, menarik. So dia buat patulan dekat area 48 zone. Okay, nice. Weekly chart. Okay, weekly chart nampak menarik. Adakah dia berjaya memecahkan? Okay, dia dah berjaya memecahkan downtrend line. Okay, nice. Monthly. Monthly masih rendah. Masih besar sangat. Okay, weekly. Okay. Nampak menarik. Okay. MHB, alright. Kalau korang suka this kind of setup, mungkin you can monitor this counter lah, MHB. Okay, volume pun not bad, 3 juta, right. Okay, kita ambil satu lagi, T7. You tengok kan, dalam kejatuhan sektor ni pun ada juga counter-counter mengalami rebound. Jom kita tengok T7 global. Nampak dekat sini kan, dia discounter mengalami kenaikan yang agak cantik. Weekly chart nampak menarik juga. Okey. Tapi kelemahan in this kind of counter, dia banyak membuat satu jarum-jarum ke sini. Bagi aku tak menarik sangatlah. Sebab pada potensi dia nak lakukan breakout yang gagal lah. Tapi mungkin kita boleh masukkan dalam kita punya watchlist juga. Maksudnya momentum tu dia start ada untuk push harga saham ni naik ke atas lah. Tunggu volume masuk lagi lah. Okey, satu lagi kita tengok sini sekejap. RL. Reservoir Link kan. RL ni tak siapa Reservoir Link namanya. Betul. Reservoir Link. Okay, jom. Reservoir Link pun nampak cantik juga. Dia start nak buat U-turn. So far. Okay. Okay, weekly chart pun nampak nice juga. So far dia masih downtrending. So far masih agak downtrending. Mungkin this what we call as an opportunity for those siapa yang dapat nampak peluang tu. In RL ni ada juga tak silap aku dia punya warrant. Yes, ada. Betul. Warrant. Tengok warrant sekarang harga dah 5 sen setengah. Tapi dia punya warrant ni okey, sekejap kita buka sekejap. Kita tengok sekejap bila dia expiry.
Expiry, oh lama lagi 2026. So ada 2 tahun lagi lah nak expired. Okay, alright. Okay. So kita go to the next sector lah yang tadi aku nampak agak menarik. Kita tengok sekejap sektor construction. Construction, kita tengok balik, kita recap balik dia punya sektor performance construction. Okay, profit taking. Okay, tak apa, kita tengok sekejap construction. Weak sector yang mengalami yang ada potensi, jom kita tengok sekejap. Okay, Gamuda. Okay, cuba tengok. Oh, Gamuda RM5 ke? Jom kita tengok Gamuda. 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 Berhad. Okay, dah tinggi dah naik. Pratasco. Pratasco. Pratasco Berhad. Pratasco Flashing. Okay, WCT. 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 Okay, so far masih uptrend intake, masih nice. Okay, kita tengok lagi lain. Anika. Anika pun kontak IPO last year, sudah berlaku. Okay, Anika. Oh, Anika, okay, ada berlaku profit taking. GDB. GDB Gadang. GDB. Okay, oh, GDB mengalami kenaikan yang agak dahsyat. Okay, GDB Warren lah, itu ada juga Warren. Okay, Gadang. Okay, Gadang mengalami profit taking lepas berlaku kenaikan weekly chart. Okay, dia start mengalami penurunan lah. Okay, jom last sektor yang aku nak share sikit. Teknologi lah, teknologi. Okay, kita ambil 4 counter lah sebelum kita mengakhiri kita akan sharing lah. Kita ambil, okay, MyEG. Teknologi sektor, jom kita tengok sekejap in term of sektor. So 1, 2, 3, almost minggu lah mengambil penurunan. So kita ambil sekejap konten-konten yang related. Okay, tengok, you all tengok sini MyEG nampak menarik juga for me lah. Dia dah buat satu for me cantik lah dia punya ni in term of resistance dekat 77 sen setengah. Masih berlaku patulan dekat sini. Okay, who knows ada rally untuk teknologi. So jom kita tengok lagi, tengok CITOS. So far MyEG daily chart nampak okay. Masih sama juga untuk weekly chart. Okay, CITOS ada news last few weeks. Okay. Oh, tu dia. Dia dah menjadi breakout tapi gagal lah. Dia gagal meneruskan dia punya kenaikan ni sebab ada false breakout dekat sini lah. Okay, CITOS. Inari Microlink. Inari. Oh, Inari lama tak dengar Inari. Berlaku profit taking. Microlink. Okay, masih berlaku profit taking juga. UWC. Ini counter-counter yang memang legend lah dulu last time. Counter-counter mahal lah. Goetek. Teknologi maupun sama berlaku flashing. Vitrox. Okay, Vitrox. Franken.
Jadi counter-counter legendary lah. Counter-counter yang siapa yang lama terlibat dalam saham tahu this kind of counter. Kalau this counter bergerak, maksudnya uh, sektor teknologi akan mengalami kenaikan. So kita ambil 3 counter lagi. Okay, Panda, kita ambil Genetec. Panda is IPO counter juga last year. Panda Ecosystem. Panda lepas dia buat support hari itu, dia terus mengenaikan lagi dari nama Genetec and SFP. Genetec. Genetec mengalami reversal cantik juga pada harga RM1 lebih. Nice. Weekly chart. Masih downtrend. Okay. Mungkinkah this akan menjadi satu U-turn? Okay, nampak menarik Genetec. Jika esok volume akan overtake this reversal, insyaAllah dia akan mengalami kenaikan lah. So, sama-sama kita masukkan dalam watchlist lah. Masukkan dalam watchlist juga. Genetec and SFP Tech. Ini pun SFP. SP Tech mengalami okay. Retracement juga. Masih downtrend. Okay. This is counter IPO juga. Okay, nice. So kita ambil lagi few counter. Kita ambil next page. Alright, kita ambil Mi flashing juga di sini. Sensoft, Penta. Okay. Ni Penta, ni pun legendary juga. Penta Master. Okay. Penta ada mengalami flashing. After a few days. Tapi Jumaat lepas dia satu pantulan. Menarik Penta. Okay. Sensoft, SMRT. Sensoft flashing juga. SMRT. Okay. Khamis lepas dia dah cuba buat reversal tapi gagal diteruskan hari Jumaat. Alright. CloudPoint dah selaku IPO juga. CloudPoint, CAOUD. CloudPoint Technology. Okay, CloudPoint nampak masih downtrending. Last one for today is Gtronics. Okay, Gtronics pun tengah buat flashing juga lah. Weekly chart. Okay, nampak masih downtrend lah. Okay lah guys, thank you so much lah untuk korang yang stay tune dengan aku punya market update untuk saham Bursa Malaysia minggu keempat dan masuk minggu pertama untuk Februari 2024 dah. Apapun kita doakan kita punya pasaran saham bergerak menaik dan kita punya position dalam saham mengalami keuntungan lah. In case kita terpaksa buat profit taking or cut loss, kita just act accordingly lah. Okay, sehingga berjumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Maaf sikit lah keadaan kesihatan aku tak berapa mengizinkan, tapi aku akan cuba sedaya upaya untuk sharing next market update lah and ilmu-ilmu mengenai pasaran saham di Bursa Malaysia selepas ni lah. Thank you so much untuk korang yang support aku dengan klik button like, and if you ada apa-apa information, if you ada apa-apa perkongsian nak dibuat, you boleh tinggalkan dekat bahagian komen, dan jangan lupa subscribe to my channel. Okay, sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Assalamualaikum and take care guys. Good night. Bye-bye.